InsyaAllah ke kuliah malam ni dengan bersama membaca Ummul Quran. Bismillah hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram wa ashabil izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya takut oleh kamu kepada Allah Ta'ala akan bala bencana yang akan berlaku tidak akan terkada kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tetapi mengenai kepada semua orang. Dan ketahui olehmu sebenarnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqih fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan, dia berikan pahaman di dalam agama, insya-Allah. Yang mati silakan tuan-tuan imam, seluruhnya tuan-tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita menyambung kuliah bab tauhid. Itulah pembahasan daripada bait syair matan Jauharatul Tauhid, permata tauhid. Dan kita berada di muka surat 269. Betul eh? 269, masih lagi dalam pembahasan bait syair yang ke-53, di mana pengarang matan Jauharatul Tauhid. Syair itu matan Jauharatul Tauhid. Sedangkan huraian-huraian ini dipetik daripada kitab Hasyiah Bajuri, Tuhfatul Murid. Jadi apa kata penyair? Wa jaizun alaihi halful syarri, wa jaizun alaihi halful syarri wal khairi kal islam kahjil kufri. Dan harus Allah Ta'ala itu menciptakan keburukan
dan kebaikan seperti Islam, dan kejahilan yakni seperti kekafiran. Kejahli ini kekafiran. Wa jaizun alaihi khalful syarri wal khairi kal Islam wa jahlil kufri. Dan harus atas Allah Ta'ala menciptakan keburukan dan kebaikan. Kal Islam seperti Islam, wa jahli dan kejahilan, yakni al-kuf, yakni jadi maksud dengan kejahilan itu ialah kekafiran. Gitu. Baik. Kita dah berada di baris berapa? Dan berdasarkan, betul kan? Kat situlah. Dan berdasarkan kalam pensyarah itu, maka terdapatlah di dalam ibarat tersebut kata-kata majaz. Kata-kata majaz. Berdasarkan kalam pensyarah itu, maka terdapatlah di dalam ibarat tersebut kata-kata majaz. Majaz ni salah satu daripada pembahagian dalam ilmu balaghah. Ilmu bayan. Ilmu bayan kan? Ilmu balaghah ada 3. Ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu badi'. Majaz ini termasuk dalam pembahagian bayan ke ma'ani. Ma'ani. Dia termasuk dalam pembahagian ilmu ma'ani. Masuklah tu yang berkenaan dengan istiarah, kinayah, musyabbah bih, kan? Itu masuk dalam majaz lah. Majaz ni kalimat lain, makna lain. Sebut lain tapi makna lain. Seperti Ja'al Asad. Ja'al Asad, telah datanglah singa. Telah datanglah singa. Maksud dengan singa itu ialah rajulun suja', lelaki yang berani. Itu dikatakan majaz. Maksud lelaki berani itu dengan rupa dia yang berjambang, kan? Berani betul lah. Ada berjambang tak berani pun juga. Berjambang berani lah macam tu. Dengan badan yang sadu kan, sebagainya kan. Berani lah. Macam tu. Orang lalu pun, depan dia pun semua takut kalau bersih dengan dia. Berani. Jadi Ja'al Asad, telah datanglah singa. Maksudnya ialah lelaki yang berani. Itu dikatakan majaz. Ataupun ayat Quran, yaj'aluna asabiahum fi azanihim. Mereka memasukkan tangan-tangan mereka, jari-jari mereka dalam telinga. Yaj'aluna asabiahum fi azanihim. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga. Bolehkah masuk semua jari dalam telinga? Jadi sudah tentu tak boleh lah. Jadi maksud dengan jari asabi' itu ialah anamil. Anamil makna satu jari. Yang kita boleh masukkan satu jari je untuk menutup telinga kita. Tak boleh masuk semua jari. Itu dikatakan majaz. Kalimat majaz makna sebut kul dikenakan juzuk. Sebut kul dikenakan juzuk. Maknanya sebut benda yang banyak tapi dikenali benda yang satu, kecil je. Ataupun disebut juzuk tapi dikenali kul dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai majaz. Pembahasan majaz ni kalau kupas memang susah lah. Saya dulu pun mengaji majaz pun pening juga. Tak faham benda majaz-majaz ni, tak tahu. Tapi bila dah banyak kali ulang-ulang, baru faham. Oh, ini dikatakan majaz. Gitu. Baik. Jadi berdasarkan kalam pensyarah ini, maka terdapatlah di dalam ibarat tersebut majaz dengan pembuangan dan takdirnya. Wa jaizun alaihi iradatul khalqi, dan harus atas Allah Ta'ala itu berkehendak untuk menciptakan. Wa jaizun alaihi iradatul asli. So makna kat situ ada takdir lah. Jadi sebelum kata-kata khalful syari itu adanya ditakdirkan kata-kata iradatul khalqi.
dan harus Allah Ta'ala itu berkehendak untuk menciptakan. Baik, kemudian ini termasuk dalam majaz lah. Maknanya kalimatnya tidak disebut kalimatnya secara zahir, tapi segi hakikatnya adalah kalimat tersebut. Gitu. Dan Mu'tazilah menyepakati bahawa Allah Ta'ala itu berkehendak pada kebaikan dan menyalahi bahawa Allah Ta'ala itu berkehendak kepada keburukan. Maka mereka berkata tertegah atas Allah Ta'ala berkehendak pada keburukan. Ini pahaman Mu'tazilah lah, sebagaimana yang kita dah bahas sebelum ni. Di mana kaum Mu'tazilah ni sepakat menyatakan bahawa Allah Ta'ala berkehendak kepada kebaikan. Itu yang adanya konsep salah wal aslah, salah dan aslah. Seperti mana yang berlaku perdebatan antara Imam Asy'ari dengan gurunya Al-Jubai, di mana Al-Jubai ini gurunya itu berfaham Mu'tazilah. Dan Imam Asy'ari pun asalnya berfaham Mu'tazilah juga, sebab dia ikut guru dia. Tetapi dia menyalahi akan kata-kata gurunya kemudian. Itulah berkenaan dengan konsep salah wal aslah, baik dan yang lebih baik. Di mana dia ibaratkan tiga orang saudara. Terdapat 3 orang saudara. Saudara yang pertama di mana dia dewasa dan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan dia mati dalam taat kepada Allah Ta'ala. Itu ya saudara yang pertama. Kemudian saudara yang kedua, di mana dia dewasa, daripada kecil sampai dewasa, maka bila dewasa dia banyak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Maka ditakdirkan dia mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka masuk neraka lah. Macam tu. Kemudian yang saudara yang ketiga, dia mati masih kecil. Dan bila dah mati masih kecil tu, jadi tak dapat ditentukan sama ada syurga ataupun neraka. Antara syurga dan neraka. Maka Imam Abu Syari membuat andaian kepada gurunya Al-Jubai, bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan bahawa yang budak itu mati ketika dewasa. Bagaimana kalau Allah Ta'ala memanjangkan umurnya, maka dia mati dalam keadaan dewasa. Sudah tentu dia boleh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gurunya Al-Jubai dia kata tak boleh, dia kata Allah Ta'ala takdirkan dia mati dalam keadaan kecil, maka dia tetap mati dalam keadaan kecil. Sebab kalau dia mati dalam keadaan besar, dewasa nanti, maka dia akan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapan daripada guru dia. Kemudian Imam Abu Syari dia kata membuat andaian pula kepada lelaki yang dewasa yang melakukan maksiat tadi, yang mati dalam keadaan mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan lelaki yang dewasa itu mati ketika dia kecil, bagaimana? Bagaimana kalau Allah Ta'ala mentakdirkan lelaki yang dewasa tadi mati maksiat tadi, bagaimana kalau dia mati keadaan kecil, macam mana? Maka diamlah gurunya Al-Jubai tadi. Dia tak mampu nak berhujah dengan Abu Hasan Asy'ari. Maka akhirnya Abu Asy'ari pun keluar daripada mengikut akan mazhab dia. Mazhab gurunya itulah Mu'tazilah. Baik, Jadi kita lihat di sini dan Mu'tazilah mensepakati bahawa Allah Ta'ala itu berkehendak pada kebaikan dan menyalahi bahawa Allah Ta'ala itu berkehendak pada keburukan. Sebab memang konsep mereka, pahaman mereka bahawa Allah Ta'ala wajib mencipta salah wal aslah, mencipta baik dan terlebih baik. Macam tu. Dan Allah Ta'ala tidak boleh mencipta yang buruk, yang tak elok. Pada pahaman mereka lah. Maka mereka berkata tertegah atas Allah Ta'ala berkehendak kepada keburukan. Mereka tak nak, mereka bukan pahaman begitu. Mereka berfaham Allah Ta'ala ni tidak berkehendak pada benda buruk.
Nak benda baik je. Mereka mendasarkan demikian itu atas kaedah mereka yang fasid berupa tahsin dan takbih yang bangsa akli ataupun bangsa akal, keduanya lah. Jadi mereka mendasarkan demikian tadi pada kaedah mereka yang fasid. Fasid mana rosak lah. Yang berupa tahsin ni baik, mana benda rosak tapi dianggap baik. Dan juga takbih ni buruk. Takbih asal pada qabih. Tahsin asal pada hasan. Kan pernah dengar kan perkataan tahsin membaguskan. Takbih ni memburukkan. Asal pada perkataan qabih. Jadi mereka mendasarkan demikian kaedah mereka yang fasid tadilah. Kenapa mereka berpandangan begitu, berfaham begitu? Kerana mereka berdasarkan kepada kaedah yang fasid yang berupa tahsin dan takbih yang akli kedua, bahasa akal. Nanti ada pembahasan di selanjutnya nantilah insya-Allah. Baik, kemudian di dalam mengukuhkan pendapat itu, Mu'tazilah berdalilkan bahawa mengenaki kejelekan adalah jelek dan mengenaki keburukan adalah buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala disucikan daripada kejelekan dan keburukan. Ini dalam nak kukuhkan pendapat mereka tadi. Mereka berpendapat bahawa Allah Taala hanya mengenakkan kebaikan saja, dan menyalahi daripada keburukan. Jadi mereka mengukuhkan pendapat tadi dengan menyatakan bahawa mengenaki kejelekan adalah jelek dan mengenaki buruk adalah buruk. Dan Allah Ta'ala disucikan pada kejelekan dan juga keburukan. Tetapi hakikat sebenarnya Allah Ta'ala mencipta baik dan buruk. Kan? Kerana sebut sebelum ini Allah Ta'ala yang mencipta baik dan buruk di sebalik hijab. Cuma benda yang buruk tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ditolak dalil ini kerana tidak ada satu pun yang buruk dari Allah. Hanyalah samar atas kita kebaikannya. Dan ditolak dalil ini kerana tidak ada satu pun yang buruk daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah samar atas kita dari segi kebaikan dia. Walaupun benda tu zahirian nampak buruk. Kan babi kan, zahirian memanglah nampak buruk. Anjing buruk kan. Dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk lah, yang jelek yang dilakukan oleh manusia kan. Dari segi zahiriatnya memanglah kita nampak benda itu buruk. Tapi hikmah sebalik itu kita tak tahu. Setiap benda ada hikmah, yang kadang-kadang kita tak nampak hikmah dia. Baik, kemudian dan Mu'tazilah berdalil juga bahawa memberi seksa atas apa-apa yang dikenaki Allah Ta'ala adalah zalim. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala disucikan daripada kezaliman. Ni pun antara hujah mereka lah. Hujah mereka dia kata Allah Ta'ala berdalilkan bahawa memberi seksa atas apa-apa yang dikenaki Allah Ta'ala adalah zalim. Dan Allah Ta'ala disuci daripada kezaliman. Jadi dalil ini pun ditolak kerana itu adalah tasarruf. Tasarruf mana pelakuan pada kerajaannya sendiri. Dan dia tidaklah dihitung kezaliman. Berdasarkan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, la yus'aluna amma yufalun wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya terhadap apa-apa yang dilakukan, tetapi kamulah nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kitalah akan ditanya. Walaupun di sebalik hijab tu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi yang ditanya ialah kita, bukan Allah yang akan ditanya. Baik, kemudian tengok dialog bawah tu. Dihikayatkan bahawa Iblis satu hari, Iblis laknatullah satu hari pernah menjema di hadapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan dia berkata pada Imam Syafi'i, wahai Imam, dia kata, apa pendapatmu terhadap zat yang menciptakan aku untuk sesuatu yang dia pilih?
dan mempergunakan aku pada sesuatu yang dia pilih. Dan sesudah demikian, jika dia mahu, maka dia memasukkanku dalam syurga. Dan jika dia mahu, dia masukkan aku dalam neraka. Adilkah dia Allah atau tak? Ini persoalan dia lah. Pertanyaan dia kepada Imam Syafi'i. Dia kata apa? Wahai Imam, ya Imam, ma taqulu fi man khalaqani lima akhtara wasta'malni fima akhtar wa ba'da zalika in syaa'a adkhalani al-jannah wa in syaa'a adkhalani an-nar. Dia kata, wahai Imam, bagaimana pendapatku? Dia kata, apa pendapatmu terhadap zat? Mana zat ialah Allah lah. Zat yang menciptakan aku, ini Allah, untuk sesuatu yang dia sendiri pilih. Kemudian dan mempergunakan aku untuk sesuatu yang dia pilih juga. Wasta'malni bima akhtar. Kemudian wa ba'da zalika, dan sesudah demikian, jika dia mahu, maka dia masukkan aku dalam syurga. Wa ba'da zalika insya'a adkhalani jannah. Wa insya'a adkhalina, dan kalau dia nak, dia masuk aku dalam neraka. A'dala fi zalika am jarun. Adilkah Allah Ta'ala demikian ataupun tak adil? Power lah soalan tu. Soalan ni power dah kan. Susah nak jawab kan. Adil tak Allah Ta'ala kalau dia macam tu? Lepas tu kalau aku buat salah, aku yang akan diseksa. Sedangkan sebaliknya, perbuatan dia bukan perbuatan aku. Kata Iblis. Jadi apa jawapan daripada Imam Syafi'i? Dia kata, aku telah memikirkan masalahnya, fa nazartu fi mas'alatihi fa'alhamani Allahu Ta'ala. Kan? Aku telah memikirkan masalahnya secara mendalam, maka Allah Ta'ala mengilhamkan pada aku agar aku berkata. Dia kata, wahai engkau ini, ya haza. Wahai engkau ini maknanya Iblis lah. Iblis yang menjema tu. Menjema di hadapan Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i menjawab persoalan tadi. Dia kata, ya haza, in kana khalaqaka lima turid anta qad zalamaka. Jika dia menciptakanmu untuk sesuatu yang engkau inginkan, maka dia telah berbuat zalim kepada kamu. Dia kata, jika dia yang Allah Ta'ala tadi menciptakan kamu untuk sesuatu yang engkau inginkan, maka dia telah berbuat zalim kepadamu. Dan jika dia menciptakanmu untuk sesuatu yang dia inginkan, maka tidaklah dia ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Sedangkan semua manusia akan ditanya. Nampak? Jadi kalau Allah Ta'ala menciptakan kita ni di atas apa yang Allah Ta'ala inginkan, so tak bolehlah kita kata Allah Ta'ala tu zalim. Macam tu. Sebab keinginan dia bukan keinginan kita. Jadi kalau Allah Ta'ala menciptakan kita ni, kan, kalau dia ciptakan itu di atas keinginan dia, maka tak bolehlah kita kata dia zalim. Tapi kalau diciptakan kita itu di atas keinginan kita, kehendak kita dan keinginan kita, maka barulah dikatakan Allah Ta'ala tu zalim. Tapi sekarang ni kita dicipta di atas kehendak Allah, di atas keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri, bukan keinginan kita. Kita ada keinginan kemudian. Setelah kita wujud dalam dunia, baru ada keinginan. Sebelum kita diwujudkan ke dunia, adakah kita ada keinginan ke? Tak ada keinginan. Yang ada ialah keinginan Allah. Keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua tu telah pun tertulis di azali kepada diri kita. Mana sepanjang daripada hidup kita ni, apa yang berlaku pada kita, semua telah ditulis di azali. Dan semua itu di atas keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan di atas keinginan kita. So kalau atas keinginan kita, barulah dikatakan Allah Ta'ala tu berbuat zalim terhadap diri kita.
Jadi Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Imam Syafi'i, dia kata, wahai engkau ini, maksudnya iblis lah, ya haza in kana khalaqaka lima turid anta qad zalamaka. Kalau seandainya engkau dijadikan di atas kehendak engkau, maka barulah Allah Ta'ala itu dikatakan zalim. Dan jika engkau dijadikan di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tiada Allah Ta'ala itu zalim. Fala yusalu amma yufalu wa hum yusalun. Maka tiada dia akan ditanya di atas apa yang dilakukan, padahal kamu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan. Baik. Kemudian mendengar penjelasan ini, tuan-tuan, jawapan daripada Imam Syafi'i, maka iblis pun lenyap. Dia lenyap. Kemudian berkata, sambil lenyap tu sempat cakap tu. dia sempat bercakap pada Imam Syafi'i, dia kata, demi Allah wahai Syafi'i, bahawa sesungguhnya aku telah mengeluarkan dengan masalahku ini 70,000 orang abid daripada tempat ibadah mereka ke tempat orang-orang yang kafir dan zindik. Masya Allah. Semana dia berjaya menyelewengkanlah, memesongkan akidah orang-orang yang abid ni, tuan-tuan, orang-orang yang ahli ibadah. Nampak? Semana tak cukup, tuan-tuan, kalau kita menjadi ahli ibadah. Tak cukup. Sebab senang nanti syaitan mempengaruhi kita. Syaitan lagi cerdik pada kita lagi. Dia lagi cerdik, dia alim daripada kita lagi. So kata, maknanya kita kena mengaji, kena belajar, kena berguru, bertalaki dan sebagainya, kan, supaya kita ini menjadi orang-orang yang alim. Orang alim tak semestinya dia kuat ibadah. Jangan kita ukurkan kealiman itu dengan ibadah dia. Kadang-kadang orang tu alim tapi mungkin segi ibadah dia kurang. Tapi segi masalah hukum hakam dia tahu. Baik. Kemudian tidaklah dibantah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan hadis yang berbunyi, apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khairu biyadika wasyarru ilaika wal khairu biyadik. Kebaikan itu adalah dengan tanganmu ya Allah, sedangkan keburukan bukanlah kepadamu. Kerana makna hadis ini bahawa kebaikan itu adalah dengan kudrat dan iradahmu ya Allah, sedangkan keburukan tidaklah dia didekatkan kepadamu. Keburukan itu tidak dekatkan kepada Allah Ta'ala, walaupun hakikat sebenarnya kebaikan dan keburukan itu daripada Allah. Dia yang menciptakan keburukan dan kebaikan. Dia menciptakan keburukan dan kebaikan. Benda-benda luat, benda-benda najis, anjing, babi, kan, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lazim atas mazhab Mu'tazilah itu bahawa sebahagian besar daripada kejadian-kejadian di kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bukanlah sesuatu yang dikenaki olehnya, kerana keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Ini Mu'tazilah lagi pahaman dia lah. Faham Mu'tazilah lagi, dia kata sebahagian besar daripada kejadian di dalam kerajaan Allah Ta'ala ini bukanlah sesuatu yang dikenaki oleh Allah Ta'ala. Dia kata kerana keburukan, dia kata lebih banyak daripada kebaikan. Dia bujang situ pula. Dia tengok ke alam ni banyak yang buruk daripada baik. Banyak orang berdosa dan maksiat banding dengan orang yang buat baik. Dan besok masuk syurga pun, kan, banyak orang yang buat kebaikan tak banyak masuk syurga. Yang buat kejahatan lebih banyak masuk neraka. Macam tu. Disebah pada manusia, kan. Jadi dia bujang situ lah. Jadi ditolak pula oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya dia ada. Dan apa saja yang dia tidak kehendaki, nescaya tak adalah. Apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh ada. Apa yang dia tak nak, semua tak adalah. Di atas semua, di atas kudrat daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ma la masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Baik. Kemudian perkataan musannaf lagi dengan asyarri wal khairi. Kita lihat balik pada bait syair itu muka surat 269 itu, wa jaizun alaihi khalfu syarri wal khairi kal Islam wajal kufri. Dan harus atau Allah Ta'ala itu menciptakan keburukan dan kebaikan seperti Islam dan kejahilan, yakni kekafiran. Tuan-tuan. Jadi perkataan musannaf dengan asyarri wal khairi, kalau di dalam ibarat orang-orang Mu'tazilah, dia kata adalah sama dengan al-qabih wal hasan. Al-qabih wal hasan. Dan mereka mengistilahkan al-qabih adalah sesuatu yang merupakan tempat bergantungnya kecelaan di dunia dan siksaan akhirat. Maka al-qabih itu adalah perkara-perkara yang haram saja. Ini definisi dia lah. Al-qabih. Qabih kan benda buruk. Kan? Asyar buruk. Al-qabih pun buruk juga. Dia katakan lafaz mustara. Mana lafaz yang berbeza tetapi makna lebih kurang sama. Kemudian wal khairi wal hasan. Khairi kan baik. Hasan pun baik juga. Mana dua kalimat berbeza tetapi makna sama. Okey. Jadi perkataan musannaf dengan asyari wal khairi, kalau di dalam ibarat orang-orang Mu'tazilah adalah dengan makna al-qabih wal hasan. Dan mereka mengistilahkan al-qabih mana buruk, benda buruklah, adalah sesuatu yang merupakan tempat bergantungnya kecelaan di dunia dan di siksaan akhirat. Maka al-qabih itu adalah perkara yang haram saja, dia kata. Dia kata al-qabih ni ialah benda haram. Benda haram. Okey? Al-qabih. Jadi mereka mendefinisikan al-qabih sama dengan asyar. Syar kan benda buruk. Benda buruk kan? Al-qabih dia kata benda haram. Al-khair benda baik. Al-hasan benda baiklah. Kan? Gitu. Tapi dia ada definisi lain. Al-hasan dia kata al-hasan adalah sesuatu yang bukan sebagai tempat bergantungnya celaan dan sesaan, maka mencakupilah ia akan yang wajib. Yang wajib, kemudian al-mandub benda sunat, al-mubah benda harus, al-makruh benda makruh, dan khilaful aula. Khilaf yang terlebih baik. Khilaful aula lah. Ini pun istilah dalam fiqh ni. Jika kita tidak memasukkannya dalam makruh. Jadi kalau tak masuk dalam makruh, maka dia akan masuk dalam khilaful aula. Mana yang orang kata khilaf itu lebih baik. Khilaf itu lebih baiklah. Kita katakan khilaful aula. Khilaf dia. Khilafnya itu lebih baik. Jadi semua ini menurut Mu'tazilah, dia kata inilah dikatakan sebagai hasan. Ini tidak hasan. Jadi hasan ni mencakupi, dia kata hasan ni benda baiklah. Jadi hasan ni ialah mencakupi benda wajib, benda sunat, mandub sunat, benda mubah, benda harus, benda makruh. Benda makruh pun dia kata masuk hasan juga. Kan? Dan juga khilaful aula. Khilaf daripada sesuatu benda tu, khilaf daripada makruh, khilaf daripada mubah, khilaf daripada mandub, khilaf wajib. Jadi semua tu dia kata, ni dikatakan semua hasan. Ihsan. Dia kata benda baik, dia kata. Macam tu. Definisi dia lah. Betul. Kalau yang qabih tadi dia kata, ialah sesuatu yang merupakan tempat bergantungnya kecelaan di dunia dan sisa akhirat. Maka al-qabih itulah perkara yang haram saja. Dia kata. Kalau qabih ni benda haram saja. Benda yang selain haram ini bukan dikatakan qabih. Sedangkan hasan selain daripada benda haram tadi. Selain benda haram, itu wajib, mandub, mubah, makruh, khilaful aula ini dia kata ini semua termasuk dalam benda hasan. Faham adalah faham Mu'tazilah. Okey. Sedangkan kebanyakan ahli sunnah mengistilahkan bahawa perkara yang terlarang secara mutlak adalah qabih. Gitu. Ini ahli sunnah.
Kita sebagai ahli sunnah mengistilahkan bahawa perkara yang terlarang secara mutlak adalah kabih. Jadi apa benda yang dilarang, contoh zina, minum arak, mencuri, merompak dan sebagainya, ini semua termasuk dalam al-qabih, benda buruk. Al-qabih lah, sama seperti asyar lah, benda buruk. Okey? Dan yang lebih tepat adalah perkataannya Imam Haramain bahawa makruh termasuk juga dalam khilaful aula. Tidak hasan dan tidak qabih. Dia kata Imam Haramain lah. Makruh termasuk juga khilaful aula, tetapi dia tidak termasuk dalam hasan dan dia juga tidak termasuk dalam al-qabih. Khilaful aula. Mana khilaf yang daripada sesuatu hukum, khilaf dia, khilaf itu terlebih baik. Ini semua istilah yang guna pakai dalam bab fiqh lah. Ini pandangan daripada Imam Haramain tuan. Masya-Allah. Baik, kemudian perkataan musannaf dengan kal Islam. Kal Islam adalah contoh bagi al-khair. Dan jahlul kufri adalah contoh kepada asyar. Al-Islam contoh kepada al-khair, benda baik, al-khair. Kemudian jahlul kufri, jahil kekafiran adalah contoh kepada asyar. Syarrun darian. Kan sebut dalam apa tu bait syair itu, wa jaizun alaihi khalfu syarr wal khairi kal Islam wa jahlul kufri. Dan harus atau Allah Taala menciptakan keburukan dan kebaikan seperti Islam dan kejahilan, yakni kekafiran. Baik. Jadi perkataan musannaf ini perkataan pengarang dengan kata-katanya kal Islam adalah contoh kepada al-khair, kebaikan. Dan jahlul kufri adalah contoh kepada syar, keburukan. Kebaikan dan keburukan. Kemudian peidafatan, penyendaran, pesandaran ataupun peidafatan kepada jahlul kufri adalah idafat lil bayan. Takdirnya jahlun huwa al-kufri, mana kejahilan yang berbentuk kepada kekafiran. Jadi jahlul kufri ini maknanya idafah tu, jahlu mana mudhaf, jahlul mudhaf, kufri mudhafun ilaih. Jadi peidafatan tu, idafat mana sandar menyandar. Sandar menyandar antara mudhaf dan mudhafun ilaih itu, idafat itu faedahnya lil bayan, untuk penerangan. Ataupun penjelasan kepada kalimat al-jahlu. Mana jahil itu apa? Al-kufru, dia kata. Mana jahil itu ialah kafir. Gitu. Al-jahlu huwal kufru. Jahil itu ialah kufur ataupun kekafiran. Jadi idafat itu, idafah kan? Al-jahli adalah mudhaf, kufri mudhafun ilaih. Betul tak? Hukum mudhafun ilaih, hukum mudhafun ilaih ialah majrul dengan sebab mudhaf. Kalau kita belajar menahu, apakah hukum mudhafun ilaih? Hukum mudhafun ilaih ialah majrul bagi bawah dengan sebab ada mudhaf. Mana mudhaf? Al-jahlu, al-jahli. Ataupun musnad, musnad ilaih. Kalau musnad ilaih ini ialah istilah yang guna pakai dalam ilmu bayan ataupun ilmu ma'ani, mudhaf, musnad ilaih. Kalau dalam ilmu bayan dia tak sebut mudhaf ilaih, dia akan sebut musnad ilaih. Kita tak akan jumpa istilah mudhaf ilaih dalam ilmu bayan. Sedangkan bendanya sama je. Benda sama, tapi istilah yang kita pakai adalah istilah berbeza. Musnad dengan musnad ilaih. Kalau dalam ilmu nahwu digunakan mudhaf ilaih. Baik. Baik, kemudian atau dari mengidafatkan sebab kepada musabab. Kerana sesungguhnya jahil itu adalah sebab bagi kekafiran. Meskipun ada juga baginya sebab yang lain. Iaitu inat atau pembangkangan. Inat mana bangkang lah, inat. Ain dal, ain nun alif dal, inat.
Ain, nun, alif, dal, inat. Mana bangkang, bantah. Macam tu. Atau daripada peidofatan sebab kepada musabab. Kerana sesungguhnya jahil itu adalah sebab kepada kekafiran. So maknanya al-jahlu ialah sebab. Al-kufru musabab. Al-jahlu ataupun al-jahli ialah sebab, al-kufru ialah musabab. Jadi peidofatan antara dua kalimah ini, isim dengan isim, al-jahlu kan isim. Kemudian al-kufru kan isim. Okey, dua-dua isim telah bersandar antara satu sama lain. Okey. Jadi kat situ boleh juga kita takdirkan bahawa itunya idafah itu ialah sebab kepada musabab. Sebab kepada musabab. Aja tu. Atau dari mengidafahkan sebab kepada musabab. Kerana sungguh jahil itu adalah sebab kepada kekafiran. Kerana sesungguhnya jahil adalah sebab kepada kekafiran. Meskipun ada juga sebab yang lain. Contohnya inat. Inat ataupun pembangkangan. Ini pun juga boleh menyebabkan salah satu daripada kejahilan. Aja tu. Item-item kejahilan lah. Antaranya ialah inat dan bangkang, kan? Bantah, bangkang. Protes. Protes. Dan telah terdahulu ta'rif jahil serta pembahagian jahil terbagi kepada dua, itulah jahil basit dan jahil murakkab. Jahil basit dan jahil murakkab. Jahil basit maknanya jahil maknanya dia tahu dia jahil. Dia tahu dia jahil, itu dia katakan basit, jahil basit. Kalau jahil murakkab, dia tak tahu dia jahil. Dia tak tahu dia jahil. Orang lain tahu dia jahil, tapi dia sendiri pun tak tahu dia jahil. Sebab dia anggap dia pandai. Dia anggap dia cerdik, dia anggap dia pandai. Jadi dia tak anggap dia jahil. Sedangkan sebenarnya dia jahil. Kalau jahil basit ni, dia tahu dia jahil. Sebabkan dia jahil, maka dia lebih banyak mengalah, kan? Dan dia kan belajar cari ilmu. Sebab apa? Sebab nak hilangkan kejahilan. Sedangkan jahil basit ni, dia tak tahu dia jahil. Dan dia anggap diri dia jahil. Dia anggap diri pandai, bagus, cerdik. Dan sebab itu maka dia malas nak belajar. Sebab apa? Dia anggap dia pandai. Kemudian kekafiran adalah lawan daripada iman. Maka dia adalah mengingkari apa-apa yang telah diketahui datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengannya secara daruri, yang ini berupa agama. Mana Nabi datang ataupun Rasul datang untuk membawa agama. Jadi benda itu diketahui dengan mudah, darurilah. Benda yang diketahui dengan mudah bahawa Nabi Muhammad SAW datang untuk membawa agama dan mengajarkan agama kepada manusia. Atau sesuatu yang melazimi keingkaran tersebut, seperti mencampakkan mazhab ke dalam kotoran. Ini pun termasuk dalam benda jahil tadi ataupun membawa pada kafir tadi. Atau sesuatu yang melazimi keingkaran, seperti mencampakkan mazhab ke dalam kotoran. Mana campakkan Quran dalam tempat najis. Ini pun dalam bentuk kejahilan. Kejahilan, ataupun kalau tak jahil pun, kalau dia tahu pun, kalau dia campak, maknanya memang dia hati busuk lah. Ya? Hati busuk ataupun dia ada niat untuk mempersanakan Islam. Mempelekehkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seandainya dia tidak ada niat untuk mempelekehkan Islam, tetapi sebabkan kejahilan, maka dibuat perkara tersebut. Kemudian dan musannaf tuan-tuan mengidafatkan, mana mensandarkan jahil kepada kekafiran adalah untuk memberi peringatan bahawa sebahagian daripada kejahilan itu tidaklah berbahaya seperti jahilnya kita dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang tidak ditunjukkan oleh af'alnya, perbuatannya, sebagaimana yang disyaratkan oleh ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata,
Al-ajzu an idrak. Al-ajzu an idrak, lemah daripada mendapatkan sesuatu, itulah dikatakan suatu pendapatan. Satu pendapatan. Lemah daripada mendapatkan sesuatu, maka itulah dikatakan pendapatan. Mana lemah kita dalam mendapatkan suatu ilmu tadi disebabkan oleh kelemahan akal fikiran kita, kelemahan ataupun kejahilan kita, kan? Masa yang sibuk sampai tak ada masa kita nak belajar, kan? Maka itu pun kata dimaafkan, dia kata. Tapi jangan berterusan begitu. Jangan berterusan begitu. Carilah ilmu, dapatkan ilmu. Kalau masa sibuk, kena setkan masa untuk belajar. Dan musannaf mendapatkan jahil kepada kekafiran adalah untuk memberi ingatan bahawa sebahagian daripada kejahilan itu tidak berbahaya. Seperti jahilnya kita dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang tidak ditunjukkan oleh af'alnya, perbuatan Allah Taala. Sebagaimana disyaratkan oleh ucapan Abu Bakar As-Siddiq, an-ajzu an idrak. Lemah daripada mendapatkan adalah satu pendapatan. Gitu. Tapi kita tak boleh membiarkan diri kita dalam kejahilan. Kalau kita biarkan diri kita kejahilan, maknanya kita sengajalah nak campakkan diri kita dalam kebinasaan. Gitu. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kita umur yang panjang untuk kita mengaji, untuk kita belajar. Tapi kita banyak mengambilkan masa kita pada benda yang tidak berfaedah. So kita juga akan dituntutlah besok akhirat. Akan ditanya, kenapa kau tak belajar? Kenapa kau tak mengaji? Aku dah bagi umur kamu umur yang panjang. 70 tahun, 80 tahun umur, insya-Allah. Tapi kamu tak ada masa langsung untuk mencari ilmu ataupun menuntut ilmu. Jadi besok akan ditanya. Kan ada hadis tu, tidak akan berganjak dua kaki anak Adam di hadapan Allah Ta'ala kecuali sesudah ditanya 4 perkara, kan. Antaranya tentang umur dia. Umur dia. Kemana umur dia dihabiskan? Kemudian harta dia. Kemana dia daripada mana dia dapat dan kemana dia habiskan? Tentang harta dia. Kemudian anggota badan dia. Kemana dia pergunakan anggota badan dia? Itu adalah persoalan-persoalan yang perlu jawab oleh hamba lah. Mana dua kaki itu tak berganjak di hadapan Allah Ta'ala kecuali selepas ditanya persoalan-persoalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah akan datang kita masuk pada bait syair yang ke-54. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Dan wajib kita beriman dengan qada dan qadar kerana ada keterangan yang datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fatta ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana futu ala ribim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma lina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qabbir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana la rasulika wa la tuzina yaumil qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqim. Bahasa Berakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi wajisa fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa'ahya bil ardi ba'da mawtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام سلام وأشهد الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام أشهد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فإن ربنا بالسلام وقنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يفيد ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ونوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في أمور الدنيا وأجرنا من عذاب الآخرة اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم اتنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر
ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا الله بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم